Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil malikil hakim, al-jawadil karim, al-azizir rahim, alladhi khalaqal insana fi ahsani taqwim wa fataras samawati wal ard bi qudratihi wa dabbaral umura fid darain bi hikmatihi. ولكن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين. صلاة وسلاما على سيدنا محمد وعلى آله الأبرار الطيبين الطاهرين. سلم معظم إلى يوم الدين. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Yang saya hormati, lagi dirahmati Tuan Imam, muslimin muslimat, para jamaah yang bersama saya pada malam ini, termasuk yang di luar sana. Mudah-mudahan kita semua dirahmati, diberkati dan diridai Allah. Sejak dari semalam lagi tazkirah Jumaat, pagi tadi kuliah subuh, dan pada petang malam ini saya diminta lagi untuk menyampaikan sedikit pengajaran yang mudah-mudahan memberi manfaat kepada semua. Pada malam ini saya nak cuba ulang. Saya tahu para jemaah yang bersama saya acak kali mereka ni dengar mengikuti kuliah saya. Sudah acak kali saya ulang, tapi saya tidak puas-puas dengan pandangan dan pesanan tiga golongan. Satu, salaf soleh. Yang kedua, hukama. Dan yang ketiga, sahabat. Tiga kumpulan ini memberi pandangan kepada kita dalam usaha kita menuju kesempurnaan dan penambahan ibadat zahir batin kita. Lalulah qala as-salafus salih. Saya teruskan kepada pandangan pertama, salaf soleh memberi ingat kepada kita. Maaf saya, sebelum pada saya terus ni, saya ingin menarik perhatian para jemaah bahawa sudah tentu kita berasa gembira sebab diberi kesempatan sebulan yang lalu berada dalam bulan Ramadan, dan sudah tentu semua dari kalangan kita bertambahlah ibadat kita. Lebih daripada itu, semoga apa yang kita lakukan diterima Allah. Atas dasar itu jugalah saya ingin mengambil petik nasihat daripada salaf
soleh ini, yang berbunyi dalam bahasa Arabnya, kalau boleh saya terjemah, ketahui olehmu wahai orang yang sedang berjalan. Kita sedang berjalan ni, sama ada berjalan mencari redha Allah. Yang paling jelasnya kita sedang berjalan menuju kepada satu alam yang dinamakan alam barzakh. Ketahui olehmu wahai yang sedang berjalan, innal ghumuma salasatun. Awas, dalam perjalanan kamu yang patut kamu teliti, perhati dengan cermat, ada 3 perkara. Atau dalam perjalanan kamu ni, hidup kita ni lah, kita mesti perhati, tengok kepada 3 perkara. Dalam perjalanan kita mencari redha Allah, dalam perjalanan kita menuju ke alam barzakh, perkara yang sangat penting kita perhati. Setiap kita ada 3 perkara. 1, ghammut ta'ah alla tuqbal. Sudah tentulah, macam saya kata tadi kepada jemaah yang terus menerus bersama saya, sudah tentulah boleh ingat kenyataan ini, dan telah pun diproses, ditadabbur, diurus diri masing-masing untuk berhati-hati dalam melakukan, dalam setiap gerak langkah kita. Yang pertama yang perlu kita perhati ialah ghammut ta'ah alla tuqbal. Cuba tengok secara sungguh-sungguh, teliti, cermat, berdasarkan ilmu. Ya, berdasarkan ilmu. Jangan sampai ibadat kita tidak diterima. Saya suka ulang sekali lagi, baru-baru ni dan sekarang pun saya percaya kita sedang menuju mencari redha Allah, beribadat kepada Allah. Tapi janganlah sampai apa yang kita buat selama ini itu tidak diterima oleh Allah. Alhamdulillah, dengan kurnia Allah Subhanahu wa taala, ada dah mula kita apabila disyarah, diterang oleh tok-tok guru kita siang malam, mengajak kita melakukan perubahan dalam perjalanan ke akhirat kita. Berlakulah perubahan rasa seronok, rasa suka kepada yang lebih baik. Tetapi ingat, dalam kegairahan kita melakukan taat itu, khususnya dalam ibadat, jangan sampai ada yang tidak diterima oleh Allah. Secara mudah dan ringkas, amalan kita tidak diterima oleh Allah kerana salah. Kita buat tak betul, salah cara, tak mengikut syarat dan rukun dan seumpamanya. Barangkali juga saya bimbang sungguh, ibadat-ibadat yang kita buat ni, setelah kita buat, takut kita tiru-tiru, ikut-ikut tengok orang, tanpa mengambil ilmu itu secara tahqiq, secara kukuh dan sebenar, dari sumber yang kukuh dan sah. Jadi ada kemungkinan kalau kita ambil tiru-tiru, di sana banyak amalan kita akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala kerana tidak kena
Dan yang kedua lagi sangat sukar, dia bergantung besar kepada keikhlasan niat kita. Saya mengambil kesempatan ini, marilah sama-sama kita tengok diri kita, di mana kita sekarang. Contohnya lagi, yang dekatnya, kita sekarang berada dalam masjid. Di mana hati kita sekarang? Apa tujuannya kita mari ke masjid? Cara mudahnya begitulah, dan kiaslah seterusnya. Jadi sebab yang tidak diterima oleh Allah sama ada tak kena cara kita buat. Kalau boleh saya dekatkan lagi, kita sebagai makmum tadi, ramai orang tak kena cara ikut imam tu. Sebab itulah kita kena ingat, orang yang mari sembahyang solat ni ada 3 kumpulan. Diberi ingat kepada kita, ingat ada 3 jenis manusia yang berulang alik kerana solat Jumaat ni. Satu kumpulan dia balik saja, kosong, tak boleh apa-apa kerana salah. Yang jelasnya salah tadi. Sepatutnya, sebagai contoh, patutnya dia tambah 1 rakaat lagi, tidak tambah, jelas salah tu. Banyaklah contohnya, bicaranya sangat panjang. Ada satu kumpulan, dia balik dari solat jemaah tu boleh 1 saja, sama seperti dia sembahyang di rumah, seorang di rumah dia. Orang mari masjid ni ada 3. 1, tak boleh apa-apa kerana tidak sah. Yang kedua, boleh saja macam sembahyang, macam sama macam dia sembahyang di rumah dia seorang. Allahu Akbar, lelahnya. Dan yang ketiga itulah, barulah sebagaimana yang dijanjikan, dia akan memperolehi gandaan-gandaan pahalanya. Jadi kita sama-sama ingat balik, semua yang saya cakap malam ni, akan cakap malam ini, semua dalam maklumat dan pengetahuan kita. Cuma saya baru semula supaya kita lebih berhati-hati dan bercermat, kerana kita sudah tidak banyak masa lagi. Terang-terang saya kata, kita sudah tidak banyak masa lagi untuk begitu dan begini. Hati kita patutnya bulat tekad menuju mardatillah. Yang kedua, ghammul ma'siyah alla tughfar. Ni bukan hadis, tapi ini salaf soleh, orang-orang yang dulu yang tinggi kedudukannya di sisi Allah. Senang cakapnya, ya. Dia kata, coba tengoklah selagi. Tadi tengok takut tidak diterima, ni tengoklah pula takut maksiat kita tidak diampun. Saya nak ulang sekali lagi pada jemaah yang biasa dengan saya, jangan bosan dengan kenyataan ini. Minta tolong, kalau boleh jangan bosan dengan kenyataan ini. Saya sendiri puluh ratus kali bercakap, masih tidak bosan kerana melihat kepada keadaan diri kita. Jangan sampai maksiat yang lalu masih tidak diampun. Saya selalu mengulang-ulangkan, runduklah diri kita dengan penuh tawaduk, dengan penuh merendah diri kepada kebesaran Allah. Kita ada salah, kita banyak melakukan kesalahan. Kalau ia pun sekarang barangkali tidak bersalah, dulu-dulu 10, 15, 20 tahun dulu, ya, ada salahnya kot, sehingga hari ini masih tidak diampun Allah. Sehingga hari ini kita tidak bertaubat. Sama ada kita lupa atau kita tidak tahu, dosa zahir, dosa batin, dosa lama, dosa baru, kena kutik semula, pungut semula, cek semula, dan mohonlah ampun dari Allah Subhanahu wa taala. Kerana kalau kita biarkan begitu, nanti ibadat kita tidak dapat membantu atas dosa yang kita lakukan tu. Nak tudung, nak apa dosa tu, dak rok dalam bahasa kita.
Jadi kena tengok semula lah. Lebih malang laginya menurut pendapat Imam Razali, barang siapa tidak bertaubat atas dosa-dosa lalu dia, itulah salah satu yang menyebabkan kita berat, rasa berat nak buat benda molek, rasa susah nak buat benda molek, sebab dosa masih bertumpuk dalam diri dia, penghalang daripada melakukan taat. Sebab itulah ada di antara kita, jangan kecil hatilah, kita buat tapi dalam keadaan nebeng. Dalam bahasa saya, ta'ah, berat semua. Mari masjid semua tapi berat semua. Tapi kalau tebang mari, insya-Allah dalam masa yang tak lama, mari masjid ni tak berasa berat dah, berasa suka. Dia kena lawan sikit, dia kena lawan sejuru, insya-Allah Allah akan menolong kita. Ramai di antara kita tak boleh nak duduk di rumah kalau tak boleh mari masjid, berasa nak mari. Tapi ramai pula yang tak boleh nak mari, berasa berat, berasa susah, ada masalah, ada kerja sokma, macam-macam lah. Dua, saya nak ulang sekali lagi yang kedua, janganlah dosa-dosa lama kita biarkan dia begitu. Kononnya sekarang ni kita sedang melakukan taat sebaik mungkin, tak gerak. Kena paling semula, toleh ke belakang semula, buka lambaran sejarah kita sejak daripada umur 15 tahun dulu. Kenapa kita ni, cara mana gaya dan cara hidup kita, bagaimana dengan ibadat, solat, puasa dan sebagainya, kita ni makan minum dan sebagainya, semua kena tengok semula. Orang lain tak gerak, Tok Guru pun tak gerak. Tok Guru cakap ginilah, cakap, beritahu kita yang mengurus diri kita. Dua, yang ketiga, ini sangat malang lah, ghamul ma'rifah antuslab. Tengok, perhati molek dan pertahanlah makrifat yang ada ni. Jangan sampai dia diseleweng-seliuhkan oleh mana-mana pihak. Iman, maksudnya iman yang ada ni jangan kita lock secara pasti, sebab dia ada satu makhluk yang akan berusaha siang malam untuk menyelewengkan iman kita. Jadi pertahankanlah dia. Dan cara pertahankan makrifat kita ni, antaranya pada saya secara gagah dan berani, saya kata, kita lihat kepada apa yang berlaku sekarang. Berbagai-bagai majlis diwujudkan, berbagai-bagai kuliah diadakan, berbagai-bagai kelas bimbingan dan sebagainya diadakan. Ya, bagai-bagai dah ada. Tapi kita masih tidak mampu melakukan apa-apa yang kita tahu kebanyakannya, dan kita masih tidak mampu meninggal apa-apa yang kita tahu itu adalah buruk untuk kita. Wallahu alam. Maksud saya, banyak benda yang kita tahu dia tu molek melalui pemberitahuan dari guru kita, syekh kita, semuanya guru-guru kita yang mursyid memberitahu benda ni sangat molek. Banyak lagi kita tak boleh buat. Atas tajuk saya ni, kalau boleh buat pula, banyak lagi yang tak kena. Kita tahu dan banyak pengetahuan kita benda ni buruk dan salah, masih juga kita tidak tahu lagi. Lebih buruk laginya makrifat kita, iman kita yang sedia ada ni. Saya percaya semua jemaah yang bersama saya, sama ada lelakinya dan wanitanya, muslim dan muslimahnya, mukmin dan mukminahnya, kita semua beriman. Tapi tak boleh juga sedap duduk, kerana ada makhluk yang akan memusnahkan ini, sedang berusaha setiap saat untuk memusnahkan, untuk menyelewengkan iman kita, iaitu yang sebagaimana kita kenal sangat dia dari segi sebutannya, syaitan. Ya, jaga molek.
Dan cara jaganya pada saya kok mana-mana pun macam saya kata tadi, berbagai-bagai majlis telah diadakan, berbagai-bagai kuliah telah diadakan, sekali tak ada dah ikhtiar kita nak selamat diri kita. Duduk dalam masjid lama sikit. Tiap-tiap malam, tiap-tiap hari ada majlis, duduk dalam masjid. Tak ada lah yang lebih mulia dan endah pada ni, pada saya. Kita buat majlis pun sejam 2 jam je. Lepas tu Tok Guru balik, kita pun balik. Duduk dalam ni, kita ada malaikat bersama kita. Ni dalam masjid banyak benda yang tidak ada di luar. Duduk dalam ni. Saya suka sangat sebut. Bila kita duduk dalam masjid, kita tengok semua jemaah. Saya tidak tahu golongan wanita di sebelah sana. Golongan kita lelaki ni semua penuh runduk dan tunduk. Mukanya tunduk ke bawah menghadap kiblat. Tidak ada melakukan perkara-perkara lain. Kita tak makan, kita tidak minum, kita tidak bermuamalah. Tunduk dan runduk, barangkali seolah-olah menunggu redha dan kasih sayang daripada Allah. InsyaAllah kita akan boleh. Dan kita tambah ibadat kita dari masa ke semasa. Itulah jalan menyelamatkan, antara jalan yang menyelamatkan iman kita dari diselewengkan. Sebab ada sejarahnya. Kalau saya dari tahun 60-an lagi, Tok Guru saya menceritakan 2 jaguh pada masa itu, orang alim yang bertaraf anak muridnya terbang di udara, berenang di air. Wal-iyazubillah, di last minute, di saat-saat akhir, imannya kecoh, imannya gugur, imannya sudah lari dari asal, iaitu Barsisa dan Bal'an bin Ba'ura. Cerita yang masyhur oleh Tok Guru zaman dulu. Barsisa seorang alim yang sangat minta apa boleh belaka. Bal'am bin Ba'ura berdoa apa boleh belaka. Malangnya kerana syaitan dia mati dalam syirik, dalam kufur. Wal-iyazubillah. Jadi kita sekarang, orang kelas kita ni, saya dalam keadaan diri saya sekarang ni, ada lebih mulia duduk dalam masjid ni. Lebih lagi majlis ni sekarang, walaupun ilmu yang saya sampai ni ilmu yang paling basic, asas rendah sangat, tapi dia tetap ilmu yang berguna kepada kita. Duduklah di sini untuk menambah kukuh iman kita sehingga selamat, sehingga ke akhir hayat kita mati dalam iman. Allahumma khtim lana bihusnil khatimah wala takhtim alaina bisu'il khatimah. Kena ingatlah tu. Tok Imam pun baca semua, ya Allah, ya Tuhanku, sudahkan riwayat hidupku ni dengan iman, dan janganlah sampai aku ni diakhiri dengan su'ul khatimah, tu cabut iman lah kita kata. Waliyazubillah. Jadi sekarang ada tiga komponen, 3 perkara yang perlu kita perhati. Langkah kita siang malam, tidur, rebah, bangun, makan, minum, ingat jangan sampai taat kita tidak diterima. Acak kali sungguh saya ulang, sekali-sekali saya berasa malu. Dari siang tadi sampai di masjid ni, biarlah, sehingga saya minta dengan Allah, ya Allah, ya Tuhanku, bukalah hati aku supaya aku boleh beritahu kepada jemaah yang bersama aku pada malam ni yang terbaik. Lalulah dengan izin Allah, inilah yang terbaik sekoda-koda yang saya tahu untuk saya. Semoga memberi manfaat kepada anda semua. Yang pertama, saya ulang sekali, jangan sampai ibadat kita tidak diterima. Kita beri sedekah tidak diterima. Yang pertama sekali, sebabnya salah. Sedekah kita tu tidak dari benda yang halal, dari barangan yang halal. Yang kedua, sedekah kita tu ada tujuan lain daripada Allah Subhanahu Wa Taala, tidak diterima. Sayang, habis RM10. Tadi pun, kemarin pun kita masuk dalam sekurang-kurangnya dalam kotak derma masjid ni, RM5 nampak, RM10 seorang.
Ya, saya pernah mengikuti apabila kaki tangan masjid yang bilang duit tu banyak, boleh nampak 10, 5, seria, takut tidak diterima. Ya, itu cukup. Saya nak melangkah perkara yang kedua, insya-Allah. Ya, masa tidak banyak sangat pada saya. Masa tidak banyak pada saya peluang untuk saya bercakap. Tapi biar saya reka-reka, coba eceh sendiri, coba tengok-tengok, kembangkan proses semula kenyataan yang diberi oleh ni salaf soleh saya kata tadi ni. Yang kedua, qala ba'dul hukama. Ini hukama, cendekiawan. Dia ada 3 ni. Salaf soleh, hukama dan sahabah. Comel sungguh ni. Barangkali dah malam ni 3 ni. Kok dah 2, kita sambunglah keliran saya. Bila-bila masih ada peluang diberi saya, kita sambung yang ketiga ni. Yang ketiga pun berulang kali dah saya sebut sini. Okey, kita pergi yang kedua. Qala ba'dul hukama. Macam saya kata tadi, kita ni banyak benda yang kita tahu. Lah, bukan hukama, ini sahabat. Banyak benda yang kita tahu, tapi banyak benda kita tak boleh buat lagi. Kalau benda tu molek, kita tahu benda tu molek, tapi tak boleh nak buat. Kita tahu duduk dalam masjid ni molek, tapi tak boleh nak buat. Tengok sekarang terbukti pada kita berapa kerak yang ada daripada seramai-ramai ni. Tu maknanya banyak, ya. Banyak pula yang depan saya ni, termasuk saya, yang kita tahu benda tu buruk, tak molek, tapi kita terus buat. Sama ada secara sedar atau tidak sedar. Dia begini, ada kaedah. Barang siapa biasa turut buat benda tu, dia akan berasa molek walaupun buruk. Tidak nampak salahnya kalau kita duk buat secara terus menerus. Jadi saya nak ulang sekali lagi. Sekarang kita tahu banyak ni, kita duk buat pun banyak, nak selamat diri kita. Ada benda yang kita tak boleh buat. Jadi pandangan ba'dus sahabah, sebahagian daripada para sahabat Rasulullah, setelah dia kaji, setelah dia buat sendiri, nampaknya ada mujarak. Ya, mujarak, nak latih diri ni, nak latih diri supaya boleh ngayak, boleh merakak, naik sokmo kedudukan kita tu. Cara kita ni molek sokmo di sisi Allah. Jadi peringkat awalnya kena berlatih. Begini caranya. Saya minat ni, gak duk buat-buat tu, duk tengok-tengok tu, jadi sikit-sikit, halo insya-Allah. Cara dia yang pertama, cara kita berlatih ni, barang siapa nak dapat fadilat qiyamul lail wa huwa naim, sedangkan dia tidur jenera sokmo, orang lain bangun qiyamul lail. Pagi kemarin pun di sini ada buat qiyamul lail. Pukul berapa dia orang bangun tak tahulah, pukul 4.30 ke pukul 4 ada. Ada di antara setengahnya, barangkali di antara kita tidur molek-molek, ada bangun cerah, atau bangun nyapu-nyapu subuh. Dengar orang cerita semalam ada qiyamul lail, terliur juga, berasa nak buat, tapi tak kejut sokmo. Saya kata pada budak-budak saya, nak kejut mana mun tidur lewat sokmo, mun tak bersedia nak bangun awal. Jadi tidur lewat sokmo lah. Jadi nak buat mana ni, nak dapat fadilat orang bangun qiyamul lail, buat ibadat tengah malam. Allahu akbar. Para jamaah, buat ibadat tengah malam ni comelnya, banyak cerita ni yang boleh kita tu ni, banyak faedah pada kita. Kita tidur jenera molek. Jadi para sahabat ni kata, fala ya'si bin nahar, kalau ia pun mun tak boleh bangun malam, mun jangan buat maksiat di siang hari. Ada tu dekat-dekat. Kalau ia pun kamu tak boleh bangun untuk buat ibadat di tengah malam, di malam hari,
jangan buat maksiat di siang hari. Saya buat banding di padang mahsyar nanti, saya buat banding di padang mahsyar nanti, perjalanan kita tu kalau orang buat qiyamul lail ni duduk depan sayu, tak nampak warna baju dia. InsyaAllah apabila kita ni yang tak bangun malam ni tak buat maksiat di siang hari, kita boleh dekat, kenal, nampak nombor pelik kereta dia. Kalau ada kereta, saya tak tahu pada masa ada kereta kedok, ada pelik nombor kedok ni, tapi maknanya jarak kita dengan dia tu tak jauh. Tapi janganlah tak bangun semua. Sekarang bila tak boleh bangun malam, cara nak dekat dengan dia orang tu, jangan buat maksiat di siang hari. Saya ulang 10 kali dah, minta maaf. Alhamdulillah, 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 banyak-banyak. Saya penuh yakin semua di depan saya dan di belakang sana kita tidak terlibat dengan maksiat besar. Harap kenalah telahan saya ni, kita tidak terlibat dengan maksiat besar. Bunuh anak, togok arak, rokok, zina, wal'iyazubillah, kita tidak terlibat. Cuma walaupun tidak terlibat dengan dosa besar, hak alu-alu tu ada sokma akutnya, takut sajalah. Dosa hak alu-alu tu, bohong sikit-sikit, tipu sikit-sikit, ngupak sikit-sikit. Tengok tu, sikit-sikit berapa kali sikit dah tu, ya, ngupak sikit-sikit, deki sikit-sikit, jadi banyak-banyak dah tu. Tu. Jadi itulah kita kena tinggal tu. Ada orang dia cakap benda biasa je, sikit nak tambah juga. Ada orang nak cari RM1 2, dia terpaksa. Dia rasa dia bohong. Molek ni, molek. Semua molek ni, satu bekas ni semua molek dari bawah atas, molek. Manis ni, manis. Sedangkan dia pun tak tahu. Kalau kita tanya pula, tahu nak cari sia 2-3, 2 ya tak boleh, beli tak boleh. Sedangkan dia beli sia je. Tu, nawak sikit-sikit, tipu sikit-sikit, tiap-tiap hari, lama-lama jadi banyak. Jadi sekarang kita ambil langkah. Kalau dia pun tak boleh bangun malam, kita jangan buat maksiat di siang hari. Kawal diri kita, lidah kita, jangan ngupak, jangan ngeji, jangan nipu, jangan bohong. Latih tu, tidak terasa benda ni. Kalau nawak halus-halus macam saya kata tadi, nak cari 2 riyal untung, nak cari 2 riyal untung tu RM8 tak boleh makcik, beli tak boleh. Padahal dia beli 5 riyal, 4 riyal je. Nawak atas darat orang panggil. Orang kampung saya kata nawak atas batas. Tengok tu, nak tengok molek satu dia ada lapang ni. Malang tadi tazkirah kemarin pun dansa juga, lepas tu masuk waktu ni tak tahu dan 3-4 kot malam ni. Royak dia. Yang kedua, man arada fadla siyamit tatawwu', tengok wa huwa muftirun falyahfaz lisanahu. Barang siapa nak dapat fadilat puasa sunat, puasa tatawwu' ni puasa sunat, kita habis dah Ramadan hak wajib, puasa sunat nari ada boleh dah tahu. Nari Syawal depan saya confirm boleh belaka nari. Tapi lepas tu Senin Khamis boleh ke tak tahu. Ada orang kata dak sehari lagi Senin Khamis. Ada orang lepas pada nari tu Senin Khamis dak tinggal lagi. Serahlah tu, siapa-siapa tak tahu lah tu. Ada begitu. Ada orang lepas pada nari tu dak tinggal sehari lagi Senin Khamis. Ada orang 6 hari pun dak boleh. Oh ya Allah, nasib malang. Umurnya 65 tahun. Kalau itu yang berlaku, jagalah. Kita sudah tidak banyak masa. Sekarang saya nak ulang, barang siapa nak dapat fadilat, senang cakapnya, nak saing lah. Nak saing duduk dekat dengan orang puasa, kita tak puasa. Buat sementara ni, buat sementara. Jangan tak puasa sama. Nak tumpang dekat tu buat sementara ni. Jangan jauh. Falyahfaz lisanahu, kawalah lidahmu. Jaga lidah kita, jangan ngupak, jangan bohong. InsyaAllah kita tak jauh dengan dia. Dua ya.
Tengok ni nulung kita ni, konon-kononnya kita nak berlatih diri kita. Tengok semalam dengar orang qiyamul lail belaka, Allahu akbar, aku tak boleh qiyamul lail. Jaga selalu. Jaga apa dia kata tadi? Jangan buat maksiat di siang hari. Temu pula di pasar tadi, tanya, mari kita minum air. Dia kata saya puasa ni. Allah, juruh dia, Masya Allah, ya, Alhamdulillah puasa dia. Kita pun puasa, tupang dia puasa tu, jangan nawak, jangan ngupak, jaga tu, insyaAllah boleh duduk dekat. 2, 3. Saya cakap anak beranak ni pasal biasa dah meja ni cakap anak beranak ni, saya tahu jarang orang tak pernah jumpa dengan saya pun ada ni jamaah ni. Kalau jumpa tu kau puas pun dah tahu dah, puas tak puas apa kerja kita ni. Biar rasa tak puas. Yang ketiga, barang siapa nak dapat fadilat ulama, fa'alaihi bitafakkur. Fadilat ulama ni orang-orang alim, tu guru kita tu, dia lebih pada kita. Tu guru kita lebih pada kita. Dia mengarang buku, dia mengajar, ibadat pun lebih kita pandai. Setikam selidah alih belok-belok saya kata pun dialah belaka. Banyaknya pahala dia, kebajikan dia tu. Kok kita nak tetek kat dia kata, nak tupang gantung dia. Jadi fa'alaihi bitafakkur. Kalau mu nak dapat tupang fadilat, kelebihan tok guru orang alim kita tu, ndaklah kamu fikir. Hak sayanya fikir ni banyak. Hak sayanya, aku ni mari mana, dari mana aku ni. Boleh awak dah ni? Boleh. Dari mana aku ni, di mana aku ni sekarang. Tu fikir tu. Dan aku ni nak gimana ni sebenarnya. Rambut ubang dah kalau saya ni, misal janggut pun nak gimana aku ni. Berapa umur aku ni? 60-70 tahun dah. Dari mana aku, di mana aku sekarang, nak gimana aku ni, dan apa nama tepat aku nak gitu. Satu, mula-mula sekali kita bertemu dengan alam barzah. Di sana sudah kita tinggal dunia ni, sehingga dikatakan apabila diletak khanda kita, bira lubang tu, saya telah mendapat isyarat dari pihak radio supaya meringkaskan cakap saya. Jadi 3 ya, dan insya-Allah kita harap jumpa lagi. Doa kita jumpa lagi. Saya nak sambung ni, mudah-mudahan pertemuan kita diberkati, diredai Allah seterusnya. Jadi malam ni tak lihat cakap ni dulu, tak maaf banyak. Semoga sekali lagi diberkati, diredai dan dirahmati Allah. Maaf, wallahu alam. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.